Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma barik lana fi Ramadan. Apa khabar? Hai. Assalamualaikum. Belum bagi salam lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Waalaikumsalam. YB. YB sihat YB ya? Alhamdulillah. Letih sikit ya ini. Letih itu. Nampak sikit lah YB. Cuma ni lah, saya rasa ada orang confuse nanti mana dinding kita sama. YB kat rumah saya ke ni? Kebetulan. Saya di Putrajaya, di rumah di Putrajaya ni. Masih lagi di Putrajaya. Masih lagi. Apa urusan di sana hari ni? Hari ni pergi ke Shah Alam tadi. Cuba ulang kan. Putrajaya ke Shah Alam dan sebagainya. Tu yang menjadi masalah sikit lah. Makan masa sikit perjalanan. Tak apa macam mana pun, terima kasih Obi. Malam ni kita nak bersiaran lagi. Al-maklumlah nanti 10 malam terakhir ni pastinya nak bangun awal, nak qiyamul lail, yalah. Kita nak menanti, kita menantikan kehadiran Lailatul Qadar insya-Allah. Sambil-sambil tu isu tetap kita kembangkan. Kita nak sampaikan kepada penonton malam ni lebih santai-santai, kita minum kopi. Okey, YB, tajuk kita malam ni YB. Tajuk ni menarik ni. Ini memang ada beberapa rentetan juga. Tapi kena ceritakan juga pada kami semualah. PPBM ke mana dibawa Muhyiddin. Ini juga berkaitan tentang satu rakaman yang dah viral sekarang ni. Jadi apa lengah masa YB ceritakan keseluruhan kronologi yang sekarang ke mana PPBM akan dibawa Muhyiddin. Silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. PPBM ini seperti mana yang kita semua tahu, parti yang telah ditubuhkan oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad setelah dia kecewa dengan UMNO dan melihat bahawa UMNO telah jauh terpesong daripada perjuangan asalnya, ya. Maka PPBM ini merupakan parti politik orang Melayu dan pribumi yang bertujuan untuk menjadi parti politik yang bersih, yang berprinsip, yang ingin untuk membangunkan masyarakat Melayu, yang mahu menjadi bebas daripada rasuah, nak tolak budaya politik wang, cash is king dan sebagainya lah, ya. Maka ianya merupakan sebagai satu permulaan baru atas dasar dan prinsip yang nyata yang menjanjikan bagi saya lah kan, bila kita mula-mula kita nampak PPBM itu ditubuhkan dengan segala ucapan, penjelasan tentang kenapa ia ditubuhkan. Kita mengharapkan satu perkara yang bagus, yang baik, yang mana kita ada satu parti Melayu yang baru, yang berdiri atas prinsip, seperti mana kita ada parti Amanah iaitu parti Islam yang baru, yang juga berdiri atas prinsip dan bergabung bersama nak bawa masyarakat Melayu ke arah politik yang lebih berakhlak dan lebih cemerlang. Maka itulah yang kita nampak wawasan yang pada asalnya. Tetapi akhir-akhir ini seperti mana yang kita semua tahu, berlaku perpecahan di antara ini dalam parti Bersatu, di mana Tun seolah-olah dipinggirkan dan Mahyudin telah hijack parti yang telah ditubuhkan, yang telah dimulakan oleh Tun Dr. Mahathir, dan dia dah tak kisah tentang idealisme asal pembentukan PPBM itu, ya. Dia sanggup bersama dengan parti UMNO, dia sanggup bersama dengan parti PAS, dia sanggup bersama dengan parti-parti yang lain yang memang tidak mempunyai satu dasar perjuangan dan komitmen yang tinggi terhadap persoalan politik yang bersih dan bebas rasuah itulah. Lalu sekarang ini kita nampak hasil daripada tindakan ini seolah-olah yang untung hanya Muhyiddin secara peribadi kerana dia jadi sebagai Perdana Menteri, dan Azmin Ali mungkin, ya, kerana apa? Kerana dia dijadikan sebagai orang kanan Muhyiddin. Kononnya bila Muhyiddin tak ada, maka Azmin lah yang akan menggantinya. Lalu inilah orang-orang dua watak utama yang seolah-olah telah memperarakan bersatu untuk kepentingan peribadi mereka, ya. Wawasan dan dasar perjuangan dah habis dicampak, idealisme perjuangan pun habis dikorbankan,
sampai sanggup seperti mana yang Saiful sebut tadi, soal recording mesyuarat majlis pimpinan majlis tertinggi kan pimpinan ni Bersatu, yang mana kononnya Muhyiddin kata MPT dah setuju keluar daripada Pakatan Harapan, tapi berdasarkan kepada recording itu sebaliknya, semua serah pada Tun, serah pada kebijaksanaan Tun, tapi akhirnya sanggah Tun, dan gadai semua prinsip-prinsip perjuangan. Sekarang ni kita dah nampak lah kan, sampai ke tahap banner kabinet yang ramai, lantik ahli parlimen sebagai ketua JLC, lepas tu baru ni pula kes laporan SPRM terhadap Kementerian Kesihatan Malaysia, projek yang 30 juta. Kita tengok surat dan projek yang 30 juta tu pun Saiful start je 50% dah bayar dulu, tak buat apa-apa dah dapat 50% advance payment. Wah, hebat lah. Lalu sekarang ni nampak gaya macam Bersatu ni dah tak ada hala tuju. Dia tak ada idealisme perjuangan. Dia cakap sajalah Melayu, tolak DAP, itu saja dia punya idealisme. Nakkan politik yang bersih tak ada, nak tolak rasuah dah tak ada. Tapi yang paling pelik bagi saya, Saiful, bila dia bawa Bersatu ni keluar daripada PH, dia tubuhkan Perikatan Nasional, kita nampak Bersatu rugi di semua peringkat. Itu Negeri Johor dulu Bersatu Menteri Besar. Sekarang ni UMNO. Dulu Kedah Bersatu Menteri Besar. Ni nampak macam out juga. Goyang sikit. Dah hampir pastilah akan jatuh juga. Lalu Bersatu ni rugi di semua peringkat. Kecuali dapat jadi Perdana Menteri. Lalu nampak macam seolah-olah parti Bersatu ni dia punya wawasan dia ialah supaya Muhyiddin jadi Perdana Menteri. Itulah situ satu rentetan. Dah ada satu perkataan dah pula, selain kalau sebelum tu kita cerita tentang ada pimpinan ulama yang digelar ulama membohong. Kali ini Muhyiddin pula dah melekat satu term. Apabila kita dengar rakaman tu, adakah berlaku pembohongan dekat situ? Itu satu pertikaian. Jadi rakyat pun mula mempersoalkan. Yang kedua ni YB, itu salah satu lah. Masa depan PPBM di bawah Muhyiddin, bagaimana pula kalau YB tengok ni jangkaan yang akan bakal berlaku? Kita pun tahu Perhimpunan Agung PPBM akan berlaku dalam sekitar bulan Jun nanti. Itu pun satu juga tu. Kemana agaknya ada tuju, ada pertemuan di situ di antara kem Tun Mahathir dan kem Tan Sri Muhyiddin. Of course YB sebagai pimpinan Pakatan semestinya mengharapkan agar kebanyakan keseluruhan perwakilan akan bersama dengan Tun agar dapat balik bersama Pakatan. Tapi sebenarnya bagaimana yang YB nampak ni masa depan, dan mungkin ada perancangan tertentu Muhyiddin untuk pastikan PPBM kekal bersama kekuasaan dia atau bagaimana? Kalau kita ikut pendekatan yang digunakan oleh Muhyiddin, meletakkan PPM bersama dengan UMNO, bersama dengan PAS dalam gabungan Perikatan Nasional, memang kita nampak bahawa masa depan PPBM ini, masa PRU 15, goodbye lah Bersatu. Kerana PPBM parti yang baru, dia nak lawan dengan UMNO dalam kerusi-kerusi kawasan-kawasan UMNO. Dia tak ada cawangan, dia tak ada kekuatan seperti mana ada pada UMNO, maka UMNO pun tak akan serah kursi pada dia, seperti mana UMNO pun dah banyak kali dah sebut, pemimpin UMNO pun sebut, dia tak ada komitmen kepada Perikatan Nasional, dia hanya ada komitmen kepada Muafakat Nasional, dia hanya perjanjian dengan BN dan perjanjian dengan Muafakat Nasional. Perikatan Nasional ni tak ada dalam dia punya dia punya kamus sekalipun lah. So bila dalam time PRU ke-15 ini yang akan bila datang, masanya memang tak ada tempat untuk bersatu. PAS dengan UMNO akan agih kursi Melayu, tu atas Muafakat Nasional. PPBM nak bertanding kat mana? Lalu nampak gaya seperti mana yang saya sebutkan tadi, seolah-olah PPBM ini Muhyiddin nak memperalatkannya untuk mencapai cita-cita hidupnya jadi Perdana Menteri. Full stop. Lepas itu hancur PPBM, aku pun tak kisahlah. Pasal dia pun mungkin dia rasa dia pun dah tak boleh dah lama lagi.
ya, sekadar nak jadi Perdana Menteri, lepas tu apa yang akan jadi pada PPBM, dia pun tak kisah. Duduk dengan UMNO, duduk dengan PAS, tak ada ruang untuk PPBM. Kalau dia bersama dengan Pakatan Harapan, masih kita boleh berunding dan masih dia dapat kursi-kursi untuk dia tandingi seperti mana yang telah dia tandingi pada PRU ke-14. Paling kurang jumlah yang sama, paling kurang. Ya, mungkin boleh bertambah lagi, ya. Tapi kalau dia duduk dalam Perikatan Nasional, satu gabungan yang tak didaftar, tak ada pengiktirafan oleh UMNO, tak diiktiraf oleh PAS, semua kata mereka hanya dengan muafakat nasional. Mereka dengan Perikatan Nasional hanya sekadar nak jatuhkan PH sahaja. Ya, tu kata-kata pemimpin-pemimpin UMNO. Lalu lepas ni apa jadi? Ya. So kalau kita lihat dari sudut itu, macam memanglah Bersatu ni dah tak ada wawasan perjuangan, dah tak ada hala tuju, dan saya amat mengharapkan lah, ya, kerana kita memang kita nak satu parti Melayu yang kuat, yang berdiri atas prinsip, yang bersih, yang bebas rasuah, yang nak bangunkan masyarakat Melayu dengan akhlak yang mulia, ya. Ni memang kita nak sangat, ya. So kita mengharapkan bahawa dalam pemilihan yang akan diadakan pada bulan Jun ini, insya-Allah pemimpin-pemimpin PPBM di peringkat pemudanya, di peringkat wanitanya, di peringkat induknya dan sebagainya boleh menyedari sama ada mereka pilih tone yang mana tone ni ada dia punya wawasan dan hala tuju yang jelas, boleh jadikan PPBM ni sebagai satu parti politik Melayu yang disegani, ataupun nak sokong Muhyiddin yang hanya sekadar nak gunakan PPBM untuk dia jadi Perdana Menteri. Lepas tu saya boleh jamin Bersatu ini akan bersama dengan UMNO. Combine baliklah dengan UMNO. Pasal dah tak ada beza. Apa beza di antara UMNO dan Bersatu bawah Muhyiddin? Tak ada beza. Sejarah pun ada menunjukkan UMNO 1946 dulu berpecah, akhirnya bergabung juga. Tak mustahil. That's right. Tak mustahil. Kerana dia tak ada ideologi yang ataupun wawasan dan hala tuju yang jelas yang membezakan dia dengan UMNO. Ya. Paling kurang Tun ada wawasan dia, dia ada perjuangan dia. Dia nak parti Melayu yang bebas rasuah. Ya. Dia nak parti Melayu yang ada akhlak dan integriti. Ya. Tu dasarnya dia nak bawa. Tapi bila PPBM dah duduk dengan UMNO, tak bolehlah digunakan itu sebagai panduan dan dasar mereka. Ya. Lalu inilah yang pemilihan ni memang satu pemilihan yang cukup penting yang akan menentukan survival Bersatu. Bagi saya lah, pandangan saya lah. Kalau diorang sokong Muhyiddin, satu term ni je lah. Lepas tu lengkuplah Bersatu. Ya. Selagi mana dia boleh jadi Perdana Menteri, sekadar itu je lah. Lepas tu lengkuplah Bersatu. Ya. Tapi kalau dia nak satu perjuangan jangka masa panjang, dia seharusnya dia sokong Tun. Masuk bersama dengan PH. Kita ni PH ni gabungan Parti Melayu iaitu Bersatu yang komited kepada politik yang bersih. Parti Islam Amanah yang komited kepada politik yang bersih. Parti Keadilan yang walaupun berbilang kaum tapi majoriti orang Melayu yang komited kepada politik yang bersih. Parti DAP juga walaupun ramai bukan Melayu tapi komited kepada soal politik yang bersih. Paling kurang PH itu boleh bergerak maju dan memajukan negara dan masyarakat. Ya. Mungkin penonton mempersoalkan juga apa kaitan YB pernah bercerita tentang masa depan PPBM. Tapi mungkin sebagai rujukan juga tidak dilupakan minggu lepas Armada Pusat, Armada Nasional mereka pun telah memberikan satu sokongan agar PPBM akan kembali, mohon kembali bersama Pakatan Harapan. Dan yang terkini YB Mazli balik. Ini pun menarik juga. Bekas Menteri Pendidikan, ahli PPBM juga turut memberikan pandangan beliau tentang kebimbangan terhadap masa depan PPBM. Agak panjang juga bahan hati dia tu. Jadi di situ juga ada satu tamparan mungkin bagi kamp Muhyiddin ini, dan di mana satu kesedaran juga untuk diberikan kepada akar umbi ahli-ahlinya. Kita pun jelas mungkin di tempat PB ahli-ahli bawahan PPBM pun terbahagi dua sekarang ini, sama ada untuk ikut Tun ataupun dia sebagai Perdana Menteri. Ini pun satu perkembangan jugalah yang baik dan daripada pemimpin-pemimpin Bersatu sendiri.
Itu untuk satu penjelasan. Okey, YB, soalan lagi. Ini bagi saya soal penting, walaupun saya bukan ahli bersatu, tetapi kita seronok melihat politik Melayu yang mempersoalkan isu prinsip, yang memberikan mengambil berat persoalan pentadbiran yang bersih, yang bebas rasuah. Ini satu kejayaan dan kelainan berbanding dengan UMNO. So ianya merupakan satu kemajuan bagi politik Melayu kita, iaitu oleh kerana itu ianya merupakan satu perkembangan yang memang kita sokong bila Tun bentuk PPBM, memang kita sokong, kita seronok kerana ada parti Melayu yang berpegang pada prinsip, kita nak pasal mana macam mana amanah juga parti Islam pegang pada prinsip, bukan guna agama ataupun parti Melayu yang guna bangsa, tapi politik dunia, politik tak berprinsip, politik khianat dan sebagainya. Itu kita tak nak. Ianya membawa masyarakat Melayu ni ke belakang. Kita nak masyarakat Melayu, negara kita maju ke depan dengan politik yang berprinsip. Lalu itulah sebabnya kalau tak nak bersama dengan amanah, tak nak atas dasar politik Islam, nak atas dasar politik Melayu, pilihlah politik Melayu yang bersih. Itu sebab kita nak huraikan tentang PPBM pada malam ini supaya masyarakat memahami, ni pilihan yang ada. Yang apa yang Saiful sebut tadi, Muhyiddin satu tamparan daripada Mazli Malik lah, daripada Armada lah dan sebagainya. Sebenarnya Muhyiddin ni kena tampar merata, UMNO pun duk tampar dia berkali-kali, UMNO pun duk tampar dia berkali-kali. Satu tamparan bila Zahid Hamidi kata sebenarnya kita ni tak ada apa-apa dengan Perikatan Nasional. Satu tamparan. Tapi Muhyiddin buat tak tahu, buat muka buat thick skinnya lah. Dia kena tampar. Dia kena. Najib pun duk pergi ramai yang duk pergi, yang duk cakap Perikatan Nasional ni tak ada benda. Hanya tunggangan sehingga untuk pilihan raya yang akan datang. Itu saja. Tapi dia boleh terima, buat tak tahu. Tapi yalah, ni Saiful, mungkin itulah di antara sebab kenapa sidang parlimen pada 18 bulan ni, hari Isnin ni, dia hari itu kecoh pasal dia nak buat sehari. Lepas titah diraja, break sekejap 30 minit, lepas tu dia akan bentangkan usul-usul yang tertentu, usul-usul kerajaan, bacaan pertama, tak ada perbahasan. Sekarang ni saya baru terima surat, dia katakan itu pun dah tak ada. Titah diraja saja. Habis titah diraja, balik. Kerana apa? Kerana dikhawatiri diadakan juga undi tak percaya itu, dan Muhyiddin dia cukup faham orang yang sokong dia sekarang ini bukan sokong betul-betul sokong. Walaupun dah diberi sokongan, boleh diberi sokongan, diberi jawatan, tapi kalau Najib ataupun Zahid kata jangan sokong, habis dia. Lalu dia tak berani. Dia tak berani. Ni yang masalah dia. Pasal dia punya gabungan, satu gabungan yang boleh dikatakan main tangkap muat lah. Tangkap muat je. Nak cukupkan jumlah je. Bukan dia ada kata sepakat, bukan dia ada perjuangan bersama dan sebagainya. So dia takut, walaupun dah lantik sebagai ketua JLC, walaupun dilantik sebagai menteri, tapi tak ada kesetiaan. Kerana apa? Kerana tangkap muat, kan? Lalu inilah yang sebabnya kenapa saya rasa ahli-ahli bersatu dia kena fikir tentang maruah diri, maruah parti dia. Sanggup ke kamu terus diguna pakai macam ni oleh pihak parti-parti yang lain yang hanya menggunakan kamu sebagai apa dia kata, sebagai apa yang Tok Guru almarhum Tok Guru Ni Aziz selalu kata, yang ulama apa, terompah kayu. Terompah kayu. Nak pergi tandang pakai lah. Ini yang kita rasa cukup malu dan segan. Parti Persatu ni ada potensi yang cukup baik. Masyarakat Melayu memang menunggukannya. Satu parti Melayu yang bersih, yang committed, yang atas prinsip, yang ada akhlak,
ya, yang akan memperjuangkan kepentingan Melayu, yang berkebajikan dan sebagainya. Orang Melayu memang menunggukannya. Ya. Tapi bila Muhyiddin buat macam ni, hancur. Itu yang Wabi ada sebut tadi tu. Apabila Muhyiddin umpamanya ditampar kiri kanan depan belakang, banyak tamparan yang berlaku. Untuk berlaku adil lah YB, sebab YB pernah bersama-sama dengan Tan Sri Muhyiddin sini dalam Pakatan Harapan. Orangnya baik. Kalau nampak secara jujurnya sebagai rakyat biasa, orangnya tawaduk. Ya, digambarkan boleh baca doa, mengimamkan solat, kan. Dari segi peribadi begitu. Tak ke YB rasa apabila satu serangan yang begini berlaku terhadap beliau akan menimbulkan satu persepsi simpati rakyat kesian contohnya, atau dari bawahan gitu. Jadi atas rasa simpati mereka memberikan sokongan kepada beliau untuk memimpin. Jadi apa pendekatan tu nak kena buat tu? Ya betul, kita faham dari segi peribadi begitu, tapi dari segi prinsipnya dalam perjuangan PBBM tu mungkin itu yang lari. Tapi itulah kesedaran kepada rakyat nak bagi faham sebenarnya bagaimana PBBM di bawah Muhyiddin, kan? Ya. Yalah, dia kalau kita nak buat atas dasar politik simpati, kita asyik kena pergi, kita asyik kena dan sebagainya dipermainkan dan sebagainya. Kalau atas dasar tu kamu nak bina kekuatan politik kamu, bolehlah. Tapi saya rasa atas dasar itu bukan satu dasar yang kukuh, ianya satu dasar yang akhirnya orang akan pertikaikan apa peranan bersatu selain daripada diguna pakai oleh parti lain. Ya, sekarang ni bersatu diguna pakai oleh UMNO, diguna pakai oleh PAS dengan tujuan untuk nak jatuhkan PH. Full stop. Itu saja. Bukan ada komitmen kepada wawasan yang nak dibawa oleh PPBM, kerana orang pun tak tahu apa wawasannya. Tak ada wawasan pun. Ya. Lalu kalau kita rasa parti kita tu bermaruah, kalau kita rasa parti kita tu ada satu perjuangan, sepatutnya kita pilihlah pemimpin yang akan berdiri atas jalan yang lurus dan benar. Ya, memimpin kita. Bukan ditempeling, ditampar sini, ditampar sana dan kita sokong atas dasar simpati. Kan? Itu bukan politik yang bermaruah. Ya. Itulah. Kalau balik pada rakaman tu lah. Ni menarik ni Baby. Pasal baru dapat kan tu. Ni kita punya netizen ni pun pandai. Kalau ingat dulu anak tahu juga ada siri-siri dia. Jadi anda disebutkan tentang exit factor daripada keluar daripada pakatan tu, faktor terbesarnya yang disebut keberadaan kerjasama dengan NDAP itu merugikan PBBM itu sendiri, maka memilih untuk orang kata keluar daripada pakatan. Adakah betul itu semata-mata faktor yang disebutkan atau ada faktor-faktor yang lain yang mungkin YB nampak? Bagi saya isu adanya DAP itu mengukuhkan, bukan merugikan. Ya, kita pun tahu bahawa dalam gabungan Pakatan Harapan itu DAP membawa dalam 40 lebih kerusi parlimen, ya, dan mereka boleh dikatakan mendapat sokongan daripada masyarakat yang bukan Melayu dan juga masyarakat Melayu di kawasan-kawasan yang tentu. Kalau kita tanya dekat Pulau Pinang tu, orang Melayu kat Pulau Pinang tak ada masalah dengan DAP, ya. Kalau kita lihatlah secara faktualnya, secara faktanya, memang DAP telah memberikan khidmat kepada masyarakat dekat Pulau Pinang, termasuklah bagi masyarakat Melayu, ya. So tak ada masalah di sana. Sebab mengapa exit itu dilakukan, DAP digunakan sebagai alasan, ya, dikambing hitamkan. Tetapi saya tahu bahawa sebab yang utama ialah kerana mereka tidak mahu Anwar Ibrahim menjadi sebagai Perdana Menteri. Yang mereka ni maksud saya Muhyiddin dengan Azmin, ya. Geng yang menyokong Azmin khususnya tidak mahu Anwar jadi sebagai Perdana Menteri, kerana mereka tahu kalau Anwar jadi Perdana Menteri, maka mereka sendiri masa depan politik mereka pun gelap. Muhyiddin pun tak nak Anwar jadi sebagai Perdana Menteri. Dia sendiri pun pernah jadi timbalan Perdana Menteri. Dan kita pun difahamkan selepas peristiwa itu berlaku,
Tun pun ada sebut, dia pun adalah Muhyiddin sebut bahawa dia pun nak jadi Perdana Menteri. Kenapa Anwar? Tapi Tun ingat isu tu dah selesai kerana Muhyiddin pun dah tak sihat, orang lama, dah anu dan sebagainya. Lalu dia rasa ianya bukan satu faktor yang begitu penting yang perlu dilayani, ya. Tetapi hakikatnya Muhyiddin dan Anwar, dan Azmin, faktor utama ialah dia tak mahu Anwar jadi Perdana Menteri, dan mereka menganggap bahawa dalam mesyuarat 21 hari bulan Majlis Presiden yang 2 hari sebelum yang mesyuarat PPBM yang baru disebarkan isi ucapan, isi kandungan ucapan tu, mereka menganggap bahawa kita akan memaksa Tun untuk letak jawatan. Supaya Anwar akan jadi PM. Tapi tak jadi. Ya, Anwar sendiri pun berjiwa besar, mengalah, membenarkan Tun untuk terus, tak ada masalah. Sampai selepas APEC pun tak apa, sampai selepas itu pun tak apa. Anwar kata, yang penting pentadbiran kita pertahankan dan kita jalankan dengan baik. Ya. Lalu apa yang dikhawatiri oleh Muhyiddin dan Azmin ialah akhirnya Tun akan serah juga balik kepada Anwar untuk menjadi Perdana Menteri, dan bila itu berlaku mereka tak ada peluang. Itu faktor utama bagi saya. Soal DAP, alasan. Ini semua alasan. Ya? Alasan itu semua. Okey. Jadi jelas. Ni untuk makluman Saiful, ya. Dulu bila nak keluar daripada Pakatan Rakyat, PAS pun guna alasan yang sama juga. Itulah. Lalu kita ni nampak DAP ni memang asyik dikambing hitamkan sajalah, ya. Sikit-sikit DAP, sikit-sikit DAP. Ya. Itu sekurang-kurangnya masa dalam PAS dulu usul untuk hentikan kerjasama dengan DAP walaupun tanpa bahas dibawa dalam muktamar. Tapi kali ini dalam bersatu hanya sekadar dalam mesyuarat Majlis Tertinggi sahaja, maksud tidak dibentangkan dalam satu perhimpunan agung. Itu pun tak ada keputusan. Dalam mesyuarat Majlis Tertinggi pun tak ada keputusan juga. Itulah kali kerakaman tu, gitulah. Okey. Kita nampak tadi Muhyiddin masa depan PPBM di bawah beliau. Kita nak cerita pula sekiranya kalau gitulah PPBM kerangkanya akan dibawa oleh Muhyiddin ni, bagaimana pula masa depan Pakatan Harapan? Sekiranya ini kita cerita sekiranya dibentuk PPBM gitu, masa depan Pakatan Harapan tanpa parti yang bernuansakan Melayu seperti PPBM tu, adakah Pakatan masih mampu untuk menangi hati rakyat Malaysia keseluruhannya, bukan hanya sepada Melayu? Kita nak tahu juga bagaimana masyarakat kaum yang lain, Cina, India, Bumi Putra yang lain untuk mentadbir Malaysia masa hari ke-15 akan datang. Macam mana Puan Bini? Memang ianya semakin mencabarlah. Mungkin ada orang yang menganggap bahawa tak ada masalah lah, tak ada PPBM, tak ada parti Melayu dalam PH dan sebagainya, tak ada masalah. Tapi hakikat yang kita hadapi dalam suasana adanya PPBM pun netizen ataupun cyber trooper yang diupah oleh geng-geng UMNO ni, mereka masih boleh menimbulkan masalah, keselesaan, ketakutan, kepentingan orang Melayu akan tergadai dan sebagainya. Tu dalam keadaan adanya Parti Melayu, PPBM, adanya figure kebangsaan Melayu macam Tun Dr. Mahathir, tapi masih lagi dia boleh spin. Kalau tanpa itu memang lagi seronoklah dia orang. Ini bergantung kepada kematangan dan kebijaksanaan masyarakat, khususnya masyarakat Melayu. Tetapi kita semua tahu mereka mudah dipermainkan emosi mereka atas isu-isu kaum dan agama ini. So memang ianya akan semakin mencabar, tetapi macam mana pun kita kena teruskan, kerana perjuangan itu tetap kita akan tetap membawa. Tapi harapan kita bersatu ini akan kembali di bawah kepimpinan Tun Dr. Mahathir dan akan kembali bersama dengan PH tanpa pengkhianat-pengkhianat yang menimbulkan masalah ni lah, khususnya Azmin and the gang lah. Dan itulah yang akan
merupakan kesudahan drama yang sedang berlaku sekarang ini di negara kita. Ya. Ni soalan ni tricky sikit ni YB. Ni mungkinlah kita nak tengok berbalik pada sidang parlimen, sekiranya kalaulah orang kata apa ni, satu usul nak dibawa tu, usul tidak percaya pada berita yang berlaku. Pandangan setengah rakyat Malaysia mengatakan cukuplah politik dalam keadaan COVID-19, ekonomi perlu dibangunkan, tak perlu untuk merebut kembali kata pentadbiran negara melalui kaedah begitu. Tak pernah berlaku katanya lah. Kenapa tidak hanya menunggu mandat ini diambil kembali dalam PRU akan datang. Jadi YB secara peribadi atau mungkin apa pandangan YB dalam dua keadaan, usul undi tidak percaya ataupun biarkan saja Perikatan Nasional mentadbir sehingga PRU akan datang. Jadi mana satu yang rasanya relevan? Saya lihat bahawa sekiranya Perikatan Nasional ini terus memerintah, keadaan akan menjadi lagi teruk. Soal COVID tu satu hal. COVID ini ancamannya sedang ditangani oleh pihak Kementerian Kesihatan Malaysia, di mana dia punya protokol dan peraturan dan prosedur SOP semua dah jelas. Memang sebelum Perikatan Nasional ambil alih rampah kuasa itu sekalipun, benda ni semua telah disusun, telah diatur strategi bagaimana nak tangani, bila nak start dia punya perintah kawalan pergerakan, sekiranya perlu nengok kepada cara ataupun kadar jangkitan, bila dah mula dia punya acceleration phase, bila kadar jangkitan itu bertambah, maka pada ketika yang mana nak mula PKP dan sebagainya, semua ditetapkan dan telah disusun dan ianya berjalan tanpa sumbangan yang bermakna daripada kerajaan Perikatan Nasional sekalipun. Kalau kita nak tengok sekadar ini, sumbangan yang mereka lakukan ialah cadangan menggunakan air suam, itu saja. Selain daripada itu semua digunakan, diikut dan dilaksanakan mengikut protokol dan perancangan yang telah ditetapkan sebelum daripada itu. Soal COVID ini akan terus ditangani. Sekarang ni pun dah declare MCO ataupun PKP sampai 9 Jun. Itu takkan menjejas apa-apa. Ianya terlaksana, ianya berjalan. Okey. Kalau kita terus kekalkan PN sebagai kerajaan, masalahnya ialah mereka terus melakukan penyelewengan dan tadbir urus yang bercelaru. Kerana apa yang kita lihat, dia lantik orang ahli parlimen yang tak ada kelayakan lah, yang tak mampu jadi ketua JLC lah, apa. Semua keputusan-keputusannya adalah keputusan-keputusan politik untuk kekalkan sokongan bagi Tan Sri Mahyudin. Itu saja. Dia tak kisah JLC itu akan lengkop ke. Lepas tu kita tengok banyak pula benda-benda yang kenyataan-kenyataan yang dikeluarkan yang melihatkan bahawa perancangan mereka ni pun untuk ekonomi negara pun berlaku. Banyak flip-flopnya, banyak U-turnnya, banyak pandangan yang bercanggah di antara satu sama lain dan sebagainya. Berarti yang kita nak ambil alih dengan melalui undi tak percaya ini bukan sekadar untuk nak tukar siapa jadi Perdana Menteri. Ini soal nak tentukan negara kita ni ditadbir dengan baik dan tidak ada berlakunya penyelewengan, tak ada berlakunya salah guna kuasa, tak ada berlakunya pembaziran, tak ada berlakunya kerosakan yang bertindih-tindih. Dahlah kita hadapi masalah COVID. Datang pula dasar-dasar yang bercelaru, yang bertindih-tindih jadi masalah bagi masyarakat kita. Inilah yang sebabnya yang kita nak ambil alih. Bukan sekadar soal nak tukar PM. Ini bukan soal cita-cita orang nak jadi PM maka kita buat. Ini bukan macam kes mereka. Oleh kerana nak jadi PM keluar daripada PH supaya dia boleh jadi PM. Tapi ini soal tadbir urus negara yang perlu dipertahankan. Biar ianya berkesan, biar ianya dijalankan dengan baik, dengan cekap dan sebagainya, supaya negara kita tak rugi. Sekarang ni dah macam-macam dah berlaku.
Baru 2 bulan dah timbul isu 30 juta tu. Yang di bawah Kementerian Kesihatan. C4. Betul lah. So benda macam ni lah yang kita risau. Ada dia orang ni bila dalam keadaan MCO ataupun PKP ni, dia ambil kesempatan. Ini yang kita risau. Kerana dia orang ni semua berada di situ atas nakkan ghanimahnya dan balasannya. Ambil kesempatan buat yang bekalan kata RM100, nengok orang, saya pun tak tahulah betul tak betul, tapi kecoh orang kata tak sampai RM40 lah, tak sampai RM50 lah dan sebagainya. Mana duit pergi mana? Ya. Lalu inilah benda-benda yang kita duk risau, penyelewengan, mengambil kesempatan kerana kerajaan yang sedang mentadbir sekarang ini bukan kerajaan yang ada integriti. Itu hakikatnya. Ianya kerajaan tangkap muat. Yang termasuk orang-orang yang ada kes yang masih lagi berpengaruh. Ya. Itu kita nampak tengok Dr. Adham membuat laporan kepada Zaid Hamidi. Orang tengok dengar video tu, dia kata macam budak darjah 5 report kepada ketua pengawas dan sebagainya. Nampak teruk. Tak ada integriti, tak ada credibility. Lalu kalau diorang terus memerintah, keadaannya masalah kita bertindih-tindih. Dahlah adanya masalah COVID, tambah lagi salah tadbir, salah urus, penyelewengan, rasuah, lagi teruk jadinya. Itulah. Sebagai tambahan fakta juga bagi mereka dekat luar kalau nak tengok, yang pastinya perlu satu ukuran Pakatan Harapan memerintah bagaimana cemerlangnya Pakatan memerintah sebelum ini boleh dinilai dalam satu ucapan daripada Sultan Perak dalam Perak. Sidang DUN. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Apa isi lagi yang disebutkan tu? So ginilah saya rasa bila cakap pasal tamparan-tamparan, saya rasa sidang parlimen ini pun satu tamparan juga. Itulah yang saya heran. Orang PPBM takkanlah kamu nak bersama dengan satu parti yang bila mentadbir negara nak panggil sidang parlimen yang untuk nak bahas isu pun tak berani. Orang kata apa punya parti macam ni? Sepatutnya dalam keadaan kita nak tangani masalah COVID ni, inilah masanya kita perlu ada perdebatan dan perbahasan untuk menentukan cara yang paling baik untuk menangani masalah ini. Tapi mengelak. Lalu buat kali pertama dalam sejarah, dah ada dua rekod dah. Yang pertama buat kali pertama dalam sejarah pintu belakang, kerajaan pintu belakang. Lepas tu, buat kali pertama dalam sejarah, buat sidang parlimen, tak bersidang. Satu hari. Tak sampai sehari. Bersidang pun tak. Buat peresmian je. Habis, lepas tu tutup. Resmi apa? Pembukaan apa? Apa yang dibuka? Apa yang diresmikan? Kalau lepas tu tak ada apa-apa. Pelik. Ni masuk dalam buku sejarah kita ni. Sidang parlimen yang paling kelakar. Buku sejarah dan juga Malaysia Book of Record boleh masuk juga ni, baby. Boleh. Ni macam lah dekat. Ni macam apa ni? Kalau pergi gotong royong lah. Dijemput pergi gotong royong, buat gotong royong tapi tak gotong royong. Boleh gitu. Tak gotong royong. Minum teh pun tak. Potong ribbon jalan. Apa? Buat kelakar lah. Ni atas nama Bersatu. Lalu saya menyerulah pada ahli-ahli Bersatu, selamatkanlah parti kamu ni. Selamatkannya daripada dipimpin oleh orang yang setiap tindakan dia memalukan parti Bersatu. Dan kembalikanlahnya kepada pemimpin yang disegani, yang ada wawasan perjuangan. Itu je lah bagi saya. So kalau nak ikut hala tuju yang dibawa oleh Muhyiddin, memang Bersatu ni akan tamat riwayatnya
tak berapa lama lagi lah, tak berapa lama lagi. Paling lama pun sampai PRU 15. Ya, itu mesej yang jelas pada YB lah untuk ahli-ahli rakan-rakan PPBM Bersatu di peringkat bawahan, bahagian dan sebagainya, ada ruang rupanya lagi untuk buat perubahan, untuk kembalikan kecemerlangan pentadbiran kerajaan sebelum ini supaya bersatu kembali bersama Pakatan Harapan. Langkahnya ada dalam Perhimpunan Agung yang akan berlangsung, itu salah satunya, dan terus untuk beri sokongan kepada Tun Mahathir dan juga bersama Pakatan Harapan. Itulah satu harapan daripada sembang-sembang kita betul malam ni YB, dan itulah pandangan YB. Agar kita kembalikan semula kegemilangan Malaysia dan untuk mengekang rasuah salah guna kuasa pentadbiran salah urus yang sebelum ni dilakukan oleh UMNO dan Barisan Nasional. Okey, jelas. Jadi kawan-kawan PBM harap boleh ambil maklumat dalam kita sembang-sembang PKP malam ni. Masih PKP lagi YB. PKP lagi. Hari ni pelik saya nampak selalu YB kadang-kadang malam ni muka nampak penat tapi semangat kuat. Dia pasal penat tu kita paksa diri bercakap tu yang nampak semangat lebih tu. Tak boleh nak relax kan. Kalau relax kan terlelap lah kita. Tapi memang letih sungguh lah hari ni. Allahu Akbar. Tapi alhamdulillah lah. Alhamdulillah. Esok agenda apa esok? Esok hari itulah nak kena pergi Shah Alam juga. Ada urusan kat Shah Alam. Kita pun nak siapkan sumbangan kepada warga Shah Alam, sumbangan hari raya bagi mereka-mereka yang memerlukan. Inilah yang kita kata dalam soal nak menangani suasana COVID-19 ni, ramai yang tak terima bantuan. Yang betul-betul memerlukan tak terima. Lalu kita yang kena usahakan atas bersama dengan NGO dan sebagainya, nak harapkan dasar kerajaan dia tidak memenuhi keperluan semua yang sebenarnya yang layak lah. Ni malangnya lah. InsyaAllah. Jadi saya mengharapkan kalau sebelum raya nanti dapat lagi satu sesi pada YB, sekurang-kurangnya nanti bolehlah bagi ucapan raya. InsyaAllah. Okay. InsyaAllah. Masih ada lagi. Penonton Jom Channel, rasa sampai sini saja kita punya siaran sembang-sembang santai PKP bersama yang berhormat Khalid Samad. InsyaAllah ada masa ruang waktu ketika yang lain kita akan jumpa sembang-sembang lagi. Sampai di sini saja. Terima kasih pada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana bersama dengan Jom Channel.